Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini, pagi Isnin 7 hari bulan 12 2020, bagi kami di negeri di Kuala Krai ini telah pun kembali ke PKPP. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semua daripada bencana COVID dan juga segala jenis bencana yang ada di atas dunia ini dengan baik, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, para penonton, para jemaah, para pelajar, penuntut ilmu sekalian, kita sambung pelajaran kita di ayat 94 surah Yunus. Dan surah Yunus dalam juzuk yang ke-11, surah yang ke-10, tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 399. Jadi oleh kerana ayat 93 tu kita break mengejut, jadi ana ulang balik sekali lagi. Kita akan baca dari ayat 93. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Baiklah para jemaah sekalian, itu ayat yang kita baca. Dan kita kena hati-hatilah mushaf yang kita baca ni. Kadang-kadang, ialah cetakan yang pertama ni banyak kelemahan. Tertinggal satu kalimah ayat Quran. Kalau ayat yang kita biasa baca, insya-Allah kita akan terasa ada benda tak kena, kan? Sebab itulah Allah Ta'ala jamin Al-Quran ini, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami turun Quran, kami jaga. Kalau ada orang nak cuba nak seleweng Al-Quran, sekejap je orang boleh kesan, insya-Allah. Tapi kita kena sangka baiklah, pencetak ni bukan nak seleweng Quran. Cuma dia tersalah, nak kata apa, kan? Baik, ayat yang ke-93, sedikit ulangan. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ. Dan sungguhnya kami telah menetapkan Bani Israel di negeri yang baik bila sesudah kami binasakan Fir'aun. Ni kita kena ingatlah. Mana Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kepada Bani Israel pada waktu itu, setelah Fir'aun binasa, maka Allah Ta'ala beri kepada kamu penempatan yang baik. Tidak ada lagi gangguan, kuasa besar sudah habis. Bukan tukar kerajaan ni. Langsung hilang kerajaan Fir'aun. Semuanya geng-geng dia duduk laut belaka, kecuali dia. Fir'aun saja yang dihantar balik oleh Allah Azza wa Jalla ke mana? Ke pantai.
Sebab apa Allah Ta'ala hantar balik dia? Kan Tuhan sebut ni supaya menjadi litakuna liman khalfaka ayah, supaya mu ni menjadi pengajaran, iktibar kepada orang-orang yang spesifik Firaun mengaku jadi Tuhan. Oleh kerana dia mengaku jadi Tuhan, Tuhan hantar balik mayat dia. Tuan-tuan kena tulis fakta sejarah. Inilah sejenis manusia, spesies manusia yang tidak diterima oleh tanah. Sampai hari ini Firaun belum lagi masuk dalam tanah, belum masuk dalam kubur, menjadi bahan tontonan. Inilah manusia yang mengaku jadi Tuhan. Inilah manusia yang keras kepala, manusia yang tak dengar kata, manusia yang zalim. Ini contoh. Maknanya supaya menjadi pengajaran dan ibrah kepada golongan yang cuba-cuba nak jadi seperti Firaun. Sama ada mengaku jadi Tuhan, itu kemuncak, ataupun menggunakan akta kezaliman kepada rakyat sendiri. Ini contoh yang boleh diambil iktibar kepada penguasa-penguasa yang ada di atas dunia ini, mana setiap orang yang menderhakai Rasulnya, menyalahi peraturan Allah, al-masir ilal halaki wad damar, maka mereka ini akan dikembalikan kepada kehancuran dan kerosakan yang tidak ada gunanya selepas daripada itu, wal'iyazubillah. Baiklah, maka Allah Ta'ala peringatkan kepada Bani Israel, lepas pada Firaun sudah tidak ada, aku hantar balik, beri penempatan yang baik kepada kamu. Satu. Kemudian warazaqnahum minat tayyibat, dan kami mengurniakan mereka, rezekikan mereka benda-benda yang baik. Allahu Akbar. Pasal itulah dalam ayat lain kata yudkhulu Misra, pergi masuk Mesir tu, jumpa belaka hak muno. Maknanya bukan semua benda atas dunia ni. Makna kehendak puak Bani Israel, hak dia nak makan, dia nak hombos, nak tu nak ni, ada belaka di bumi Mesir. Balik Mesir. Rezeki yang baik, makanannya dengan penempatannya. Tapi apa boleh buat? Famakhtalafu hatta ja'ahumul ilm. Ini masalah. Allahu Akbar. Maka mereka tidak berselisihan mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puak-puak Bani Israel yang kemudian anak cucu ni pula. Melainkan setelah datang kepada mereka pengetahuan dari bukti-bukti yang nyata tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia jumpa Nabi, ini tanda para jemaah sekalian, sebelum dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia baca dalam kitab Taurat dia, dalam kitab Injil, dia percaya Nabi yang akan datang di akhir zaman ini sifat dia, ini ajaran dia. Tapi apa boleh buat? Bila jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ja'ahumul ilm, bila datang bukti-bukti yang nyata, dia pergi tengok dah sendiri, seperti Huyai bin Akhtab dengan geng dia mari tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berbincang sama dia, huwa. Itu soalan. Dia ke tu? Hak dalam kitab kita Taurat kita duk baca, kita duk tunggu selama ni. Huwa, kata Huyai. Dia dah, tak ada orang lain. Habis, bagaimana kamu? Ada watuhu wallahi in baqitu, aku akan lawan selagi aku hidup. Apa nak buat? Malanglah nasib. Kan? Allah kata apa? Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Allahu Akbar. Sesungguhnya Tuhanmu akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Jadi kita ni para jemaah sekalian, apa yang kita nak tadabbur di sini, iaitu setelah datang kepada kita keterangan-keterangan yang nyata daripada Al-Quran, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada amalan-amalan salafus salih, usah dikelahi lagi lah, tak usah duduk kira, walaupun salafus salih tak setuju, tapi ada ulama kemudian, mana ada dunia atas dunia hari ni orang tak ikhtilaf, kan? Ada khilaf, tapi kita nak masuk dalam, bukan semua khilaf itu mu'tabar. Bukan semua yang kata, kalau kata khilaf jadi hujah. Tak boleh engkar masalah khilaf, masalah ijtihad yang tak boleh engkar. Dalam ulama-ulama usul kata la inkara fi masail ijtihad. Masalah khilaf, ada khilaf mu'tabar, ada khilaf tak mu'tabar. Khilaf yang tak mu'tabar kita boleh engkar.
Khilaf yang muktabar pun kita tak boleh engkar, tapi boleh nasihat. Ini yang terbaik. Hadza aqrab ila sunnah. Ini boleh membawa kepada benda-benda khurafat, bid'ah, mungkar. Jadi kita kata kita masih lagi boleh nasihat. Maka Allah Ta'ala sebut di sini, setelah datang keterangan, mereka berikhtilaf. Allahu Akbar. Kita bimbang ini setelah kita dapat keterangan nyata, daripada Quran, daripada hadis, daripada tafsir, imam-imam yang besar, yang muktabar, kita masih lagi nak berikhtilaf, kerana imam yang kecil-kecil di zaman kita ini masih lagi mempertahankan benda-benda ni. Kita kata lah. Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada ayat yang kita kata di para ulama, penyakit, tanda tuan-tuan, penyakit yang boleh digunakan oleh syaitan setelah syaitan berputus asa nak rusakkan umat ini dengan meninggalkan agama, murtad seluruhnya, mereka tak dapat. Dalam hadis Nabi SAW di akhir hayat, Nabi kata, inna syaitana ya'isa. Syaitan dah putus asa dia nak jadikan kamu semua ni murtad, kafir, tetapi dia mampu lagi at-tahrish bainakum, nak pasak dalam hati kamu perbalahan sama-sama kita. Maka ini yang kita duk dengar cerita daripada dulu sampai hari ni, hak balahnya sama-sama orang Islam. Kalau kita orang Malaysia ni sama-sama orang Melayu, hak ni kokeh kuat. Nah, dengan buat-buat lain tu sikit-sikit. Ketika nak balah, ketika tak balah tidak jadi. Maka madakhilus syaitan, pintu masuk syaitan tu dia masuk melalui perkara-perkara yang kita berkelahi sesama sendiri, wal'iyazubillah. Jadi kita baliklah kepada apa yang telah disebut oleh Allah kepada kita. Baik, kita pergi kepada ayat 94. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaik. Oleh sebab itu, jika sekiranya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa ragu-ragu. Tengok orang kata syarat kalau mu ada ragu, tapi Nabi sudah tidak ada ragu. Cuma ayat ini nak ajar kepada kita bagaimana nak menghadapi situasi sekiranya ada di kalangan orang Islam yang rasa ragu dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri sudah tidak ada. Dia panggil syarat. Maknanya kalau gini. Oleh kerana Nabi ni memang tak ada syak, tidak ada ragu dia. Bagi dia tidak masalah. Yang bagi orang lain tu yang ada masalah. Itu dia panggil syarat. Fa in kunta fi syakkin, kalau engkau ya Muhammad, oleh kerana ayat ni Allah Taala khitabkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bercakap dengan Nabi. Pada ulama tafsir kata tidak berlaku kepada Nabi syak dan ragu, tapi yang berlakunya kepada umat dia, kepada orang yang kemudian. Kalau kamu manusia rasa syak, rasa ragu, rasa tak puas hati tentang apa yang kami turunkan kepadamu, Al-Quran ini, apa kita nak buat? Fas'alil ladzina yaqra'unal kitab, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu, kerana mereka mengetahui kebenarannya. Ditanya ahlu kitab yang salih. Contoh yang lepas yang telah kita bincang, pergi tanya siapa? Pergi tanya orang-orang ahlul kitab yang Muslim, seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam ini kelebihan dia dua. Dia beriman dengan Taurat. Bila Nabi SAW datang, dia beriman dengan Quran. Maka ditanya orang macam ni. Jangan duk tanya pok Yahudi kerah kepala tadi. Tahu tapi nak lawan. Tahu tak mau ikut. Sebab apa tak mau ikut? Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain. Tuhan kata hasadam min indi anfusihim, kerana adanya sifat hasad, adanya sifat dengki, adanya sifat takabur yang ada dalam diri mereka yang menyebabkan mereka binasa. Mereka tidak menerima ajaran, tidak menerima apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tahu benar. Kenapa dia tahu? Dia baca dalam kitab Taurat, benar apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri Sadiq al-Masduq, Nabi sendiri itu betul. Kenapa tak terima? Hasadam min indi anfusihim. Punca kerusakan manusia ni mari daripada mana?
Mari daripada hasad, mari daripada dengki. Tuan-tuan, kalau kita kita nak hilangkan penyakit yang berbahaya ini, di antara kitab yang baik untuk kita baca, iaitulah kitab Penawar Bagi Hati. Ni dalam kitab Penawar Bagi Hati, alhamdulillah ana dah usahakan untuk ta'liq ataupun syarah ringkas kepada kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Maknanya dalam kitab kita ni kita sebut 7 pintu masuk syaitan. Kemudian kita sebut 10 penyakit hati yang perlu dibuang, dan diikuti dengan 10 sifat-sifat mahmudah yang mesti kita kiaskan diri kita, insya-Allah. Kemudian 2 kitab yang sempat kita usahakan, satu lagi nama dia Anak Kunci Syurga, juga Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala. Ini di antara kitab yang simple. Tuan-tuan tak usah sibuk-sibuk lah. Oh, saya tak puas hati ustaz, kalau mengaji bab hati, bab tasawuf ni tak pergi baca kitab yang pelik-pelik dah. Nak pergi baca Minhajul Abidin, nak pergi baca kitab tu, kitab ni, martabak tu, martabak ni. Kita kata baca boleh, tapi carilah guru yang betul-betul mahir dan untuk amali, bukan hanya sekadar suka-suka. Aku dah naik martabak tu, martabak ni. Akhir sekali kita hanya boleh makan martabak saja, tak naik martabak di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, kitab ni walaupun kecil tapi lengkap untuk membaiki hati, untuk nak jauh daripada sifat Yahudi yang dengki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Baik. Allah kata apa? Laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang ragu-ragu. Kebenaran sudah ada. Al-haqqu wadihun. Kebenaran itu sudah jelas, nyata, di hadapan mata kita. Jangan sekali-kali kamu cuba nak ragu lagi kepada apa yang ada. Jadi sekarang ni kita macam mana supaya kita tak ragu, supaya kita tidak jauh daripada hidayah yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Maka sentiasalah kita baca, kita belajar tafsir, dan kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Semalam saya dah hurai di antara beza di antara tafsir dengan tadabbur. Mana tafsir ni kita nak tahu makna ayat, nak tahu maksud ayat. Tadabbur tu kita selepas daripada tahu apa yang boleh kita buat dengan ayat yang kita belajar. Contoh yang ketara, kita belajar ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kan? Tak dapat kebenaran itu ni, tidak mencapai betul-betul al-birra, kebajikan, sehingga kita nafkahkan apa yang kita milik, yang kita sayang. Ulama tafsir bahas dalam masalah nafkah, dia bahas dalam masalah bir itu apa dia. Akhir kali kita nak tadabbur ayat ni apa? Iaitulah dengan amali. Mana sedekah kitanya? Belajar tafsir 4 buah tafsir dah khatam, tapi sedekahnya hangit, kita panggil bakhil lah. Baiklah para jemaah, maka Allah Ta'ala sebut di sini, wala takunanna minal ladzina kazzabu bi ayatillah fatakuna minal khasirin. Dan jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah, kerana dengan itu engkau menjadi dari orang-orang yang rugi. Siapa dia lawan ayat Allah, tak beriman dengan ayat Allah, mereka ni rugi dunia, rugi akhirat. Kita yang sudah beriman, percaya kepada Quran ni pun, percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagi-pagi duk baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Baca, mulut kata, tapi dari sudut amali bagaimana? Dari sudut perbuatannya macam mana? Jadi kita kena letak situ. Maknanya orang-orang dulu kafir terus, tak terima. Kita ni terima tapi tidak amal. Khasirin, termasuk di kalangan manusia yang rugi. Walaupun aku beriman dengan Quran, di rumah saya dalam rak buku penuh dengan koleksi Quran, tapi tetap baca. Baca kelas interaktif, apa nama, tajwid, taranum masuk, habis tidak memahami Al-Quran, kelas tafsir tak masuk, kelas tadabbur tak masuk, kelas amali tak buat, la minal khasirin, kita termasuk di kalangan orang yang rugi, wal iyazu billah. Baik, kita pergi kepada ayat yang seterusnya,
ayat 96. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Allahu akbar. Sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan ke atas mereka hukuman Tuhanmu dengan azab. Orang yang sudah ditetapkan azab, apa jadi? Mereka tidak akan beriman. Dalam siri yang lepas kita dah bincang, kenapa Nabi Musa boleh doakan ke atas Fir'aun? Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Sebab dia telah mendapat wahyu daripada Allah Azza wa Jalla bahawa Fir'aun akan mati kafir. Jadi kalau kita tahu dia mati kafir, kenapa kita nak tunggu lagi? Nak tunggu lagi kerana dia buat kejahatan kepada Bani Israel. Sama juga dengan Nabi Nuh AS. Bila Allah Ta'ala beritahu tidak akan beriman kepada kamu illa man qad aman, kecuali orang yang sudah beriman. Hak ni hak beriman. Yang lain tidak, maka Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Maka para jemaah sekalian, puak-puak kafir ni, walau ja'atum kullu ayatin, semua ayat-ayat mukjizat telah dibawa. Nabi Musa bawa semua yang dia ada, dengan tangan dia, dengan tongkat dia, dengan Taurat dia, semua sudah ada, tapi tak beriman juga. Bila beriman, hatta yarawul azabal alim, sehingga mereka berdepan dengan azab yang nyata. Fir'aun bila duduk dalam laut, tenggelam air habis. Ketika itu Fir'aun kata apa? Amantu, aku beriman dengan Tuhan yang telah beriman, percaya kepada dia oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Berdepan dah dia. Maknanya semua umat-umat yang lain, kan? Semua umat yang lain, apabila sudah tengok azab, mereka tidak akan ditarik balik. Kecuali kaum Yunus ni ada sedikit perbincangan. Sebab itulah surah kita ni nama dia surah Yunus, kan? Maka Allah kata kepada Nabi, kalaulah mereka itu tengok segala mukjizat, mari di zaman Nabi SAW, buat kafir Quraisy tengok Quran, tak boleh nak tiru, tak boleh nak cabar, tak boleh nak buat apa. Mereka masih lagi kerah kepala. Apa boleh buat? Tengok azab depan mata pun tak percaya. Allahu Akbar. Seorang panglima Quraisy, Umar bin Abdul Wud, jarang lama dah tak sebut cerita dia ni. Cerita Abu Jahal banyak kali dia sebut. Umar ataupun Amr bin Abdul Wud ni, ketika berlaku peperangan Khandaq, gali parit, dia jatuh dalam parit. Parit ni luas. Kira-kira kuda yang pantas lompat tak lepas. Mana lompat? Jarang lepas. Amr bin Abdul Wud dia lompat, pum, jatuh dalam parit Khandaq. Adalah beberapa orang yang lepas, yang Nabi suruh Sayyidina Ali mubarazah, lawan sama seorang, kan? Ali Hamzah berlawan. Bila orang Islam lontar dia dengan batu, dia kata, la, turun mari kan nak lawan. Mu jangan jadikan aku ni seperti anjing yang dilontar dengan batu jatuh dalam lubang. Kerah kepala lagi. Dia tahu dah, dia tak boleh naik dah. Tapi itulah manusia yang degil. Manusia kerah kepala. Tak jadi apa. Allah Ta'ala gambarkan kita ni bila nak mati. Rabbirji'ud. Ya Rabbi, hantar balik. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau engkau boleh tempuhkan sikit, ya masa lagi. Fa as-saddaqa wa aku minas salihin. Aku nak sedekah dah, harta aku nak jadi milik aku. Sekarang ni harta kita habis, jadi milik orang lepas kita mati, kan? Oh, ni boleh ke isteri, ya ni boleh ke anak-anak, pusaka, tak apalah boleh ke anak kita, tapi mana bahagian kita? Bahagian kita mana? Oh, nanti anak-anak buatlah.
Berapa orang anak hak ju hak baik-baik lagu ni, masya-Allah. Ada, tapi kak gitulah. Dalam boleh apa? Boleh harta pusaka kau duk balas adik-beradik. Tak. Mana nak mikir harta tu nak kembalikan kepada ibu bapa. Walaupun anak selalu cerita contoh ikon anak yang soleh ada. Dia datang sini, dia kata, ustaz saya nak kembalikan harta ni, harta pusaka ini kepada tuan dia. Siapa dia tuan dia? Mak dia atau ayah dia. Dia bahagian yang dia dapat, dia wakafkan balik kepada ibu bapa. Kita kata sejuknya perut makmu mengandung kepada anak seperti ini. Tapi cara nak jumpa. Maka Allah kata, gambarkan puak-puak kafir ni, mereka tak akan beriman sehingga dia tengok azab. Anak Nabi Nuh langsung tenggelam gaib. Puak-puak kaum Lut habis di balik bumi. Fir'aun, oleh kerana dia mengaku jadi Tuhan, Allah tak matikan begitu saja Fir'aun. Nak suruh dia ikrar bahawa pengakuan dia selama ini bohong, dusta. Karena itulah Fir'aun sanggup mengaku ketika dia sedang dalam hampir nak tenggelam, masih lagi orang kata lemah dah dia. Orang Kelantan kata kokak-kokak dah. Kokak-kokak dah kan. Barulah Fir'aun kata, hatta iza adrakahul gharaqu, dekat nak tenggelam, amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. 3 perkataan yang sama dia guna nak menunjukkan dia sudah beriman supaya Allah kabul. Tuhan kata tak adalah. Apa nak buat? Sudah terima, sudah tamat tempoh. Allahu akbar. Habislah kita cerita Fir'aun, kita pindah kepada episod lain, iaitulah kisah Nabi Yunus bin Matta alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Ini dipanggil kisah Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus ni iaitulah kisah yang ketiga dalam surah ini. Mula-mula siapa? Nuh, kan? Kemudian Nabi Musa. Sekarang ni kita akan masuk kepada kisah Nabi Yunus. Tuan-tuan, para pelajar sekalian, nama surah Yunus, cerita Yunusnya ni 98 ni. Ayat 98 ni baru mari cerita Nabi Yunus alaihissalam. Lepas pada tu adalah cerita dia. Itu uslub Al-Quran. Kita dah bincang panjang dah cerita Nabi Yunus dulu dalam surah As-Saffat. Surah As-Saffat yang telah lepas. Alhamdulillah. Baik, tengok ayat 98. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Dengan kisah Fir'aun itu, tamatlah. Episod Fir'aun sudah habis. Maka ada baiknya kalau penduduk sebuah negeri itu beriman. Mana kalau orang beriman, selamatlah dia sebelum mereka ditimpa azab. Itu galakkan ataupun harapan. Patutnya mugi berimanlah sebelum turunnya azab, kan? Supaya imannya itu akan mendatangkan manfaat, menyelamatkannya. Dalam ayat ini Tuhan kata, illa qauma Yunus, hanya kaum Nabi Yunus sahaja yang telah berbuat demikian. Tatkala mereka beriman, kami elakkan azab sengsara yang membawa kehinaan dalam kehidupan dunia dari menimpa mereka. Dan kami berikan mereka menikmati kesenangan sehingga ke suatu masa yang kami tentukan. Tengok nota di bawah 331. Tanda para jemaah sekalian, ini dia panggil ibrah daripada kisah Nabi Yunus. Yunus, nama penuh dia Yunus bin Matta. Yunus bin Matta. Dalam kitab ahlul kitab, Yunus bin Amtai.
Yunus ni. Yunus ni, Nabi Yunus, Allah SWT utuskan dia kepada kaumnya penduduk wilayah Ninawa. Nama dia Ninawa. Dalam daerah Mausil di negeri Iraq. Di negeri Iraq. Tuan-tuan ingat cerita Ninawa ni, ingat ke tidak? Waktu Nabi SAW pergi ke Taif, kan? Setelah dia dipukul, dihalau oleh puak Taif, Nabi kita nak balik, dia berehat di sebuah kebun. Dalam kebun tu ada seorang hamba, nama dia Addas. Addas ni mari, bawa kepada Nabi buah anggur. Nabi nak makan, Nabi baca bismillah. Addas kejut, baca bismillah pelik. Siapa tuan? Addas tanya. Nabi cerita, dakwah sekarang. Dakwah, sambil-sambil duduk, kena halau pun dakwah lagi. Kata dia Addas, tuan lah orang yang kami dengar ni, kan? Nabi kata, mu dari mana? Dia kata, aku daripada Ninawa. Mana hamba ni mari daripada Iraq ke Taif. Nabi kata, kalau begitu kamu ni daripada kampung sahabat aku, Yunus bin Matta. Lagi terkejut Addas, Yunus bin Matta. Ini kampung Ninawa ni. Itu cerita panjang lah. Tuan-tuan tengok dalam kuliah-kuliah kita tentang hijrah. InsyaAllah ada kisah ini. Baik. Mereka engkar pada mulanya. Puak-puak kaum Nabi Yunus ni engkar, tak dengar kata, lawan Yunus. Tetapi setelah mereka melihat tanda-tanda kedatangan azab yang dijanjikan itu, maka mereka insaf lalu beriman. Dari peristiwa inilah surah ini dinamakan surah Yunus, yakni surah yang mengandungi antara lain perihal Nabi Yunus dengan kaumnya yang sangat ringkas. Allahu Akbar, kan? Ringkas sangat-sangat tu. Jadi puak-puak kafir ni, para jemaah sekalian, ada yang telah dicop mereka ini mati kafir. Mereka binasa dengan kekufurannya, seperti kisah yang paling dekat dengan kita dalam surah ini, Fir'aun. Fir'aun sudah digezek mati kafir dengan pengikut-pengikut dia, tenggelam habis dalam laut. Ada orang yang Allah Ta'ala akhiri hidup mereka dengan iman. Semua benda itu dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Tak boleh kita nak senang-senang nak jatuh hukum, tak boleh. Contohnya kisah Nabi Yunus ni. Nabi Yunus ni, apa kisah kaum dia? Kata di para ulama tadabbur, dia kata kisah Yunus ni berbeza sedikit dengan kisah Nabi Musa, kisah Fir'aun. Fir'aun dia mengaku beriman setelah nyawa di sini, di halkum, tenggelam sudah dia. Adrakahul gharaq, maknanya confirm mati. Amantu, aku beriman. Lam tuqbal taubatu, tidak diterima taubat dia di saat itu. Tetapi kaum Nabi Yunus, dia kata apa? Annahum tabu wa qabila taubatuhum. Mereka bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat dia. Apa beza? Kenapa Fir'aun tidak? Ia ni terima. Jawab di ulama tafsir, dia kata Fir'aun bertaubat setelah dia tengok azab depan mata dia confirm dia mati. Maka Allah nak suruh keluar daripada mulut dia mengaku dia bukan Tuhan. Kok ada lagi saki-baki orang nak percaya Fir'aun tu Tuhan. Dia sendiri aman tu. Habis apa aman tu kalau kamu Tuhan? Kamu keluarlah daripada laut tu. Adapun kaum Nabi Yunus, Allah Ta'ala terima taubat sebab mereka belum lagi datang azab, cuma mereka tengok zaharat lahum amaratun dallat ala qurbil azabi. Mereka tengok tanda-tanda azab nak turun. Ya, kisah dia macam ni lah. Kita cerita sikit sebab nama kisah pun, nama surah ni surah Yunus, kan. Walaupun kita sudah hurai panjang dalam surah yang lepas. Para jemaah sekalian, tanda Nabi Yunus AS ini disebut dalam Al-Quran sebanyak 4 kali.
Nabi Yunus dalam surah An-Nisa ayat 163, Suratul An'am ayat 86, surah Yunus ni kita baca ni ayat 98, surah As-Saffat ayat 31-39. Itu disebut nama dia Yunus. Kemudian 2 kali pula disebut gelaran dia. Dia kata dalam suratul Anbiya ayat 87, wa zannun. Dia tak sebut nama dah. Dia tulis orang masuk dalam perut ikan nun tu. Izzahaba mughadiba. Ketika dia lari daripada kaum dia dalam keadaan marah. Satu. Dalam surah Al-Qalam ayat 48, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut. Musabarlah dalam berdakwah ni, jangan jadi macam orang yang sahibul hut, yang berkawan masuk dalam perut ikan tu. Iznada wa huwa maqzum, ketika dia berdoa dalam keadaan dia susah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kan. Ini Yunus. Maka cerita Nabi Yunus ni, bila dia suruh kaum dia ni supaya ikut arahan dia, mereka tak dengar kata. Kerah kepala kata orang. Jadi bila dia kerah kepala tak dengar kata, maka pada waktu itu Nabi Yunus marah. Dia berjanji azab akan timpa ke atas kaum dia ni. Cerita ni panjang, tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah ana, tajuk dia kisah ghaib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ghaib, kisah sahih yang cerita-cerita zaman dulu ada dalam siri-siri kuliah kita tu. Alhamdulillah. Maka Nabi Yunus pun janji nak turun azab, tak turun. Biasanya beberapa hari lah azab. Ada kata waqila ila arba'ina yawman, ada sampai 40 hari tak turun azab. Dalam syariat Nabi Yunus tak boleh bohong. Siapa dia berbohong, dia akan diambil tindakan bunuh, boleh mati. Itu dalam syariat dia. Jadi Nabi Yunus pun tengok, sudahlah, janji dia tak jadi. Dia janji nak turun azab, Tuhan tak turunkan azab. Maka Nabi Yunus pergi. Zahaba mughadiban, pergi naik bahtera kapal, kan. Bila puak-puak Nabi Yunus ni tengok, sudah Yunus hilang. Yunus hilang. Dan dia tengok tanda-tanda azab sudah ada. Mana gelap di langit. Nampak udara tak apa baik ni. Suasana begini tak apa ceria. Maka puak-puak dia pun insaf. Sampai mereka berpisah. Isteri duduk tempat lain, suami tempat lain. Masing-masing bermunajat, menangis, bertaubat, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pada ketika itu Allah terima taubat dia. Dengan sebab taubatan nasuh yang berlaku pada mereka. Inilah kata di para ulama, kaum Nabi Yunus ini berbeza dengan Fir'aun. Illa qaum Yunus, sebab kaum Yunus mereka bertaubat sebelumnya datang azab. Baru ada tanda-tanda azab nak datang, mereka sudah bertaubat, maka Allah terima. Fir'aun lah, dia taubat setelah nyawa dihalkum. Orang panggil kenyang dah minum air laut, lah tidak diterima. Maka kata sebagai ulama tafsir kata, tidak ada keistimewaan khas pada kaum Yunus, sebab bukan kata azab turun bertaubat lepas lah. Azab belum turun, cuma ada tanda-tanda. Jadi kita hari ni para jemaah sekalian, kita ni sehari dua hidup ni, hidup lagi ni, boleh makan, boleh minum, boleh pergi jalan sana sini, kan? Tanda-tanda nak mati ada ke tak ada? Ada dah. Apa tanda? Waja'akumun nazir. Allah kata sudah datang kepada kamu peringatan, notis. Apa dia notis? Pergi tengok depan cermin. Buka kepiah, buka songkok, tilik depan cermin. Kalau dulu hitam, sekarang putih, itu nazir, tanda-tanda kematian sudah ada. Pergi kat bilik dapur pula, Allah masuk dalam bilik. Waktu dulu dalam bilik kita wangi dengan baungan perfume, bau otor, bau minyak atar. Hari ni masuk dalam bilik penuh dengan minyak angin. Allahu Akbar. Kata orang dulu minyak wangi, sekarang ni minyak angin.
Masya Allah, tabarakallah. Pergi kat dapur, dulu banyak coklat. Sekarang ni banyak ubat. Allah, ini ubat pagi, ini ubat petang, ini ubat malam, ini ubat darah tinggi, ini ubat kencing manis. Ada belaka. Hadha huwa nazir. Ini tanda-tanda. Mana kalau kita taubat di saat ini, Allah terima taubat kita. Tapi kalau sudah nyawa di halqum, malaikat maut sudah ada di sini, baru nak taubat, la. Itu maksud dia. Baiklah para jemaah sekalian. Ana ada bincang panjang kisah Yunus dalam siri-siri yang lalu. Tuan-tuan boleh tengok balik rakaman kita. Jadi kita habiskan bacaan kita. Ada 2 ayat lagi di sini. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Allahu Akbar. Allah kata, dan bukanlah tanggungjawabmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan seluruh umat manusia beriman. Bukan kuasa Nabi. Bukan kuasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerja Nabinya apa? Apa kerja Nabi? Menyampaikan maklumat. Menyampaikan ajaran yang telah diperintahkan oleh Allah kepada dia. Masalah orang nak terima, kita dah bincang panjang dalam siri yang dulu. Hidayah itu 2, kan? Hidayah yang pertama dia panggil hidayatul irsyad. Itu kerja Nabi, kerja pendakwah, kerja kita. Yang kedua, hidayatul taufiq. Hidayah memberi, menjadikan orang terima dakwah kita. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka Tuhan kata, dan bukanlah tanggungjawab wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan seluruh umat manusia beriman. Jika Tuhanmu menghendaki, nescaya berimanlah sekaliannya manusia yang ada di bumi ini. Itu kena dengan kehendak Allah, bimasyiatillah. Masya Allah. Janganlah engkau bersedih hati tentang kedegilan orang-orang yang engkar itu, kalau Tuhan tidak menghendakinya. Sedih kita, kawan-kawan kita, friend kita, daripada sekolah lagi, masuk universiti, kerja bersama tempat, tapi dia kafir, kita Islam. Kebetulan pula kita tak pernah sepatah pun ajak dia masuk Islam. Lagi dahsyat hidup kita, tuan-tuan. Ajaklah kawan-kawan, hadiahlah kepada mereka. Hadiah buku-buku tentang Islam, terjemahan Al-Quran, biar dia orang baca. Bagi. Jangan duk allergic, nak bagi buku agama mana boleh kawan kafir. Habis, macam mana orang kafir nak kenal agama kita? Nak bagi buku pun tak boleh. Subhanallah. Cuma para ulama kata tak boleh bagi Quran sebuah, itu tak boleh. Terjemahan Quran boleh. Sekarang ni banyak di kedai-kedai terjemahan sahaja. Kalau nak, siapa yang perlu, ada kawan dia non-Muslim, dia nak bagi terjemahan Quran, insya-Allah ana ada beberapa naskah yang saya bersedia untuk bagi. Tuan-tuan hantar mari, post, kita hantar mari. Insya-Allah. Sebab dakwah kita ni mesti disampaikan. Bila mereka sudah ada tanda-tanda berjinak dengan Islam, sudah nak masuk Islam, dan mereka nak belajar, kalau ketika itu dia nak tengok Quran yang asli, sekali dengan terjemahan, kita bagi dia pimpin Ar-Rahman kita ni. Sudah ada bahasa Ruminya ada. Ataupun cari terjemahan Nobel Quran, terjemahan makna Quran dengan bahasa Inggeris pun ada. Alhamdulillah, luas. Nak paksa orang tak boleh. Maka patutkah engkau pula hendak maksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman? Kita tak boleh paksa. Tak boleh paksa. Kita dakwah boleh, paksa tak boleh. Tengok nota 332. Tugas seorang Rasul hanya menyampaikan perintah-perintah Allah tentang beriman. Atau sebaliknya, seorang manusia terserahlah kepada kehendak Allah tahta masyiatillah, kerana Allah jualah yang memberi petunjuk hidayah menurut undang-undang dan peraturannya, kuasa Allah Ta'ala. Baiklah ayat yang terakhir dalam siri ini. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Dan tiadalah sebarang kuasa bagi seorang untuk beriman melainkan dengan izin Allah, melalui undang-undang dan peraturan yang Allah Ta'ala atur. Mungkin dengan sebab kita, mungkin dengan sebab kita, Allah Ta'ala bagi hidayah kepada orang itu. Asbab kita menjadi orang panggil orang tengah. Alhamdulillah. Cubalah tuan-tuan sekalian, dakwahlah kawan-kawan kita,
Kalau family sendiri yang non-Muslim, lagi kuat kita kena dakwah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati mereka dengan sebab kita. Alhamdulillah. Dan Allah akan menimpa azab ke atas orang-orang yang tidak mahu memahami perintahnya. Mana orang yang tak mahu terima perintah, orang ni akan terimalah padanya. Wal'iyazubillah. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita bahawa dengan izin Allah Ta'ala dipanggil izin qadari. Ai qada dengan qadar, ketentuan Allah Azza wa Jalla. Tuhan dah tetap orang ni beriman, orang ni tak beriman, orang ni terima, orang ni tak terima kan. Maka itulah ketetapan Allah Azza wa Jalla yang kita kena belajar. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kisah Nabi Yunus ini panjang dengan doa-doanya, dengan zikirnya yang telah kita bincang dalam siri yang kita yang lalu. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, kita akan masuk dalam ayat yang ke-101 dan mengakhiri surah Yunus dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.